Hello pelajar-pelajar siswa, apa khabar semua? Saya harap anda sihat-sihat belaka. Pertama kali Teacher Siswa nak ucapkan selamat berpuasa ya kepada sesiapa yang beragama Islam. Okay, Muslim, I wish you all happy fasting. Okay, selamat berpuasa. Dah sampai masa untuk diet ya, saya rasa. Cepat ya, rasa macam baru lalu saja. Okay, selamat berpuasa. Hari ni kita akan belajar tentang sifat-sifat yang baik ataupun orang kata apa, sifat-sifat yang terpuji. Alright, dengan melihat gambar-gambar di sini kita akan tulis suara serak pula. Okey, kita akan bina ayat mengikut gambar-gambar yang telah diberilah. Ia ada kaitan dengan good manners. Okey, good manners, sifat-sifat yang baik. Manners, okey. Sifat-sifat yang baiklah, good manners. Okay, look at the picture and tell the class. The class ni terserahlah anda berada di mana, dengan adik-beradik ke, di rumah ke, di kelas ke, mana-mana pun tak apa. Okay, look at the pictures and tell the class the good manners performed by each person. Lihat gambar-gambar di sini dan beritahu apakah sifat-sifat yang terbaik yang terdapat pada setiap orang di sini ya, by each person. Perform ni yang dilakukan ya, good manners. Sifat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang lah. Oleh setiap orang, each person ni setiap orang ya. Then write sentences to tell the class what you must do to show good manners based on the pictures. Kita lihat gambar pertama di sini ya. Lihat gambar pertama di sini. Ia menunjukkan ibu bapa ni sedang bercakap dengan anak mereka. So macam nak buat ayat, jawapan ada di sini. I must. Hari ni kita belajar perkataan I must. Saya mesti ataupun saya perlu ya. I must listen attentively to my parents when they are talking to me. I must listen attentively to my parents when they are talking to me. Saya perlu dengar, listen ni dengar, attentively dengar dengan memberi perhatian ya, dengar dengan memberi perhatian. Bukan dengan parents saja, bukan dengan ibu bapa saya saja, ataupun kita boleh juga selalunya kita perlu dengar dengan teliti ataupun dengar dengan lebih memberi perhatian apabila ibu bapa ataupun guru-guru bercakap, sesiapa saja bercakap dengan kita perlu dengar dengan memberi perhatian. I must listen attentively to my parents when they are talking to me. I must listen attentively to my parents when they are talking to me. So saya perlu dengar dengan memberi perhatian apabila ibu bapa saya sedang bercakap dengan saya. Alright, lihat gambar kedua. Murid-murid sekolah ada seorang tu terjatuh. Kalau kita terlanggar seseorang dengan tak sengaja, apa yang kita perlu beritahu dia? Bagaimana kita nak react? Lihat ayat untuk kedua, gambar kedua. I must apologize. I must apologize to my friend when I accidentally knock into her. I must apologize to my friend when I accidentally knock into her. I must apologize. Saya perlu meminta maaf ataupun saya mesti meminta maaf. Apologize, meminta maaf ya. Apologize, meminta maaf to my friend, pada kawan saya, when I accidentally knock into her. Apabila saya terlanggar dia dengan tidak sengaja. Accidentally dengan tidak sengaja. Accident semua orang tahu ya, accident kemalangan, tapi accidentally dengan tidak sengaja. Knock ni ada maksud lain. Kalau kita ketuk pintu pun kita kata knock the door. Knock. Di sini knock into her, terlanggar dia. Untuk budak perempuan lah, her, knock into her ya. Lihat gambar di sini ya. So I must apologize to my friend when I accidentally knock into her. Faham ya? Cuba lihat gambar ketiga pula, picture number 3. Lihat betul gambar dia di sini. Ayat untuk gambar ketiga. I must say please to my brother if I need his help in my homework. I must say please to my brother if I need
his help in my homework. Saya perlu guna perkataan please. Okay, masih saya perlu kata tolong. Kalau dalam bahasa Melayu tolong buat homework untuk saya, tolong belikan saya barang. So apabila kita nak minta tolong, tak kisahlah tolong macam mana pun, kita perlu gunakan perkataan tolong. Okay, please. Okay, I must say please to my brother if I need his help in my homework. Di sini dia minta abang dia tolong membuat kerja rumah, kerja sekolah lah, homework. Okay, I must say please to my brother if I need his help in my homework. Need, perlu saya mesti sebut please ataupun tolong to my brother if I need his help in my homework. Saya perlu gunakan perkataan tolong apabila saya perlu abang saya menolong saya membuat kerja rumah saya, homework, school homework lah. Alright. Okey, kita lihat gambar yang keempat pula di sini gambar yang keempat Ayat untuk gambar yang keempat Okey, nombor 4. Lihat nombor 4 I must say thank you to my father when he gives me a birthday present. I must say thank you to my father when he gives me a birthday present. Okay, saya perlu mengucapkan terima kasih. Thank you semua orang tahulah maksud dia. I must say thank you to my father when he gives me a birthday present. Saya mesti ataupun perlu mengucapkan terima kasih kepada ayah saya apabila dia memberi saya hadiah hari jadi. Okay, father di sini seorang saja, so gives ada S. Ayat ini ayat simple present tense sebab hari jadi ni berlaku setiap tahun. Okay, so I must say thank you to my father when he gives me a birthday present. Okey, dalam gambar yang kelima ni kita boleh lihat seorang murid sedang mengangkat tangan apabila guru dia sedang mengajar. Bila nak bercakap dengan guru, setiap kali kita perlu angkat tangan. Kita tak boleh simply cakap saja sebab ramai yang ada soalan nak tanya kan. So kalau tanya satu persatu ataupun seorang lepas seorang, one by one, kita perlu angkat tangan lah. Okay, bukan semua orang tanya soalan sekali nanti cikgu akan keliru Okey, lihat ayat untuk gambar nombor 5. Okey, ayat untuk gambar nombor 5, cuba lihat nombor 5 di sini. I must raise my hand if I want to speak to my teacher. I must raise my hand if I want to speak to my teacher. Okey, raise my hand maksud dia mengangkat tangan. Raise maksudnya angkat I must raise my hand. Saya perlu mengangkat tangan apabila saya hendak bercakap dengan guru saya. Raise my hand, mengangkat tangan. So I must raise my hand. Saya mesti mengangkat tangan if I want to speak to my teacher. Kalau saya hendak bercakap dengan guru saya. Itu ayat untuk gambar yang ke-5. Okey, lihat gambar yang ke-6 pula. Nampak macam jiran kan, ada tembok di situ. So tengok apa yang mereka sedang berlaku. So kalau lihat gambar macam nak buat ayat pula. Okey, selalunya kita bila jumpa dengan jiran kita perlu tegur. Macam mengucapkan selamat pagi ke, selamat petang ke, apa khabar ke. Okey, cuba lihat gambar di sini. Kita buat ayat sekarang untuk nombor 6. Ayat nombor 6 I must greet my neighbor with a smile. I must greet my neighbor with a smile. Greet ni kalau kita nak ucapkan selamat pagi ke, selamat petang, selamat malam ke, ataupun kita kata hi, hello, ataupun kadang-kadang kita beri salam ke. Okey, kadang dalam bahasa Malaysia kita boleh guna perkataan macam menegur seseorang. Okey, apabila kita jumpa ataupun kita nak tegur seseorang, kita perlu tegur dengan senyuman, smile. Okey, kita ucapkan selamat pagi ke, selamat petang ke, apa khabar ke, cuba ucapkan dengan senyuman sedikit. Okay, I must greet my neighbor jiran lah, jiran I must greet my neighbor with a smile. Saya perlu menegur jiran saya dengan senyuman. Saya guna perkataan tegur sebab saya rasa anda akan lebih faham lah. Greet ni macam-macam ucapan macam selamat pagi pun kita kata greet. Okay, morning, afternoon, apa khabar tu semualah greet. Okay, ucapan. Okay, ni ayat untuk nombor 6 I must greet my neighbor with a smile. Kita lihat gambar nombor 7 pula. Ini dia gambar nombor
7 ya. Kita nak buat ayat untuk gambar nombor 7. Okey, lihat apa yang sudah berlaku di sini. Okey, lihat ayat nombor 7. Okey, nombor 7 ya. I must share my food with my siblings. I must share my food with my siblings. Saya mesti berkongsi makanan saya dengan adik-beradik saya. Share semua orang tahu ya, berkongsi ya. Saya perlu ataupun saya mesti berkongsi makanan dengan adik-beradik saya. Siblings, siblings adik-beradik macam kakak, abang, adik, itu semualah kita panggil siblings. Okay, so I must share my food with my siblings. I must share my food with my siblings. Ini sifat yang cukup baiklah, berkongsi makanan dengan adik-beradik ataupun dengan kawan-kawan ataupun dengan sesiapa sajalah. Okey, kita pergi ke ayat yang 8 pula ya. Kita lihat gambar dia dulu. Okey, ini dia gambar yang ke-8 ya. Gambar yang ke-8, kita boleh lihat seorang budak dan seorang tua sedang menaiki bas ya. Apa yang dilakukan oleh budak tu, kita lihat ayat dia sekarang. Ayat untuk nombor 8 ya. I must help elderly people to get into a bus. I must help elderly people to get into a bus. Saya mesti ataupun saya perlu menolong orang-orang yang lebih tua daripada kita. Elderly people, orang yang berumur. Okey, orang tua ataupun orang yang telah berumur ya. I must help elderly people to get into a bus. Saya mesti menolong orang-orang tua untuk menaiki bus. Untuk menaiki bus. Okay. I must help elderly people to get into a bus. Okay. I must help elderly people to get into a bus. Okay. I must help elderly people to get into a bus. Saya perlu menolong orang yang berumur atau orang-orang tua untuk menaiki bus. Itu ayat untuk gambar yang ke-8 ya. Okey, kita lihat gambar nombor 9 ya. Ni nampak macam kantin sekolah. Apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid di sini? Nampak tak? Okey, sebelum beli makanan, apa yang mereka perlu buat? Senang aja. Okey, kita lihat ayat untuk nombor 9. Untuk gambar nombor 9. Okey, ayat untuk nombor 9. I must queue up to buy food at the canteen. Senang saja. I must queue up to buy food at the canteen. Saya mesti beratur, queue up ya, beratur untuk membeli makanan di kantin. Okey, queue up kita boleh ganti dengan line up. L-I-N-E ya, line up, beratur lah. Okey, I must line up to buy food at the canteen. Beratur, maksud dia beratur, queue up ataupun line up sama maksud dia. I must queue up to buy food at the canteen. I must queue up to buy food at the canteen. Ataupun I must line up to buy food at the canteen. So ke mana saja kita pergi, panggung wayang, ke mana-mana tempat yang perlu beratur, kita mesti beratur, jangan berebut-rebut. Itu bukan satu perbuatan yang baik ataupun sifat yang baik ya. So I must queue up to buy food at the canteen ataupun I must line up to buy food at the canteen. Okey, kita ke gambar yang akhir sekali, gambar nombor 10. Saya rasa lebih senang ya kalau selalu saya ulang balik page yang sebelum ni untuk melihat gambar sebelum beri ayat lah. Okey, lebih senang. Kalau anda perlu pause, pergi balik ke gambar yang pertama sekali, saya tunjuk semua gambar sekali, nanti susah. Okey, lihat gambar yang ke-10. Lihat cara dia makan. Okey, we go to picture number 10 now and mix in. Okey, ayat yang akhir sekali untuk gambar nombor 10. Okey, gambar yang akhir. Okey, I must practice good table manners when having my meals. I must practice good table manners when having my meals. Okey, good table manners. Dia ada kaitan dengan sifat kita apabila kita makan. Duduk di meja, makan. Cara kita makan, okey. Kita perlu makan dengan sopan. Kita tak boleh gelojoh. Okay, I must practice good table manners when having my meals. Okay, meals maksudnya macam breakfast, lunch, dinner, supper. Yang tu semua kita panggil meals. Makan pagi,
Lepas tu makan tengah hari, kalau makan pagi sarapan, lepas tu makan tengah hari, lepas tu makan malam. Okey, kadang makan malam mungkin sekarang dari pukul 7, 8 ke, kadang tengah-tengah malam lapar, kita panggil supper. Okey, that means breakfast, lunch, dinner. Okay, sekali kalau kita makan tengah malam tu kerana lapar ke apa, kita panggil supper. S-U-P-P-R. Supper. Okay, S-U-P-P-R. Supper. Alright. Tu makan tengah malam lah. So, tak kisahlah makan masa waktu malam ke petang ke siang ke bila-bila masa, kita perlu table manners. Okay, kita perlu makan dengan sopan. I must practice good table manners when having my meals. Kita perlu berlatih ya, table manners. Okay, I must practice good table manners when having my meals. Apabila makan kat rumah ke, kat kedai ke, ataupun kita pergi majlis, apa-apa majlis lah, majlis perkahwinan ke, hari jadi ke apa-apa, kita perlu table manners. Okay, table manners, sifat cara kita makan tu. Okay, dia, kalau orang perhatikan kita makan dengan keluar jauh tu malulah kan. So, makan dengan sopan orang kata. Okay, I must practice good table manners when having my meals. Okay, tu je buat kali ini. So, saya harap anda faham lah. Okay, semua kita perlu banyak sifat yang terbaik yang kita belajar di sini, especially murid-murid ya, ataupun siapa sajalah kita perlu, tak kira muda ataupun tua ataupun kanak-kanak ya, kita perlu sifat yang baik lah, selalu sopan. Okay, hati yang baik. Okay, kita perlu hormat orang lain. Semua macam-macam ada. Kalau nak kata good manners tu memang ada macam-macam ya. Okay, tu je buat kali ni. Saya ucapkan selamat berpuasa lagi sekali. Saya akan teruskan buatkan video. Okay, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang terlambat pula kerana ada hal lain kan. Okay, tapi saya pentingkan video ni, saya akan teruskan. Itu saya janji ya, janji saya yang I promise, okay, I promise to continue doing more videos for you all to study. Alright, okay, terima kasih banyak. Itu je kali ini. So, terima kasih kepada sesiapa yang telah subscribe, like, comment and share. Kepada sesiapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Okay, selamat berpuasa dan jaga diri. Bye-bye.